Ingat saya, sama ada Syekh Muhammad Umar Bazmul ataupun saudara dia Syekh Ahmad Bazmul ada buat kritikan ke atas kitab Manahilul Irfan karangan Az-Zurqani dalam isu-isu yang berkaitan dengan al-asma' wa sifat, nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu masuk dalam penelitian. Wallahu a'lam. Tapi yang pentingnya an-nasikh mansukh ada atau tak ada? Ada. Itu kita kena mengaji banyak lagi. Itu ilmu yang pertama daripada kitab Allah. Kedua, wa ma sahhat bihi al-akhbaru an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mimma la mu'arad lah. Maksudnya, dan apa-apa yang sahih daripada khabar-khabar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana tidak ada pertembungan baginya. Pertembungan ni tuan-tuan dan puan sekalian, pertembungan banyak pengertiannya di sini. Sama ada pertembungan di situ membawa arti hadis-hadis yang bersifat ittirab. Ittirab ni hadis yang bertembung antara satu dengan satu hadis yang lain, yang mana dari sudut hukum di sisi ulama-ulama hadis, hadis muttarib ni jatuh hukumnya dhaif, lemah, maka kita tak boleh pakai. Sebab-sebab muttarib ni dia ada banyak sebab lah, ya. Kalau nak minta contoh banyak, cerita panjang pula lah. Cuma apa yang saya nak katakan di sini, apa yang diertikan oleh Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi, hadis yang kita terima adalah hadis yang tidak ada mu'arid lah. Sama ada mu'arid ni dari sudut ittirabnya, sama ada mu'arid ni dari sudut kelemahan-kelemahan yang berada di dalam hadis tersebut. Sama ada pada sanadnya, sama ada pada matanya. Tuan-tuan dan puan-puan, saya dah terdengar lagu nasyid. Ada lagu nasyid baru, ada satu kumpulan nyanyi, kumpulan tu agak terkenal juga. Dia nyanyi lagu Utlubul Ilm walau bisin, walau fisin. Ya, adalah satu kumpulan baru, dia buat lagu baru. Kumpulan tu kumpulan dah lama sini, tapi dia menyanyi lagu tu. Jadi macam hadis-hadis yang seperti itu, tuntutlah ilmu walaupun di negeri Cina. Tapi ada jugalah makhluk Allah nak pertahankan hadis tu. Dia nak pertahankan juga. Dia kata, ada riwayat dalam kitab sekian, dalam kitab sekian. Tuan-tuan, kita kena ingat, ada diriwayatkan, tak semestinya sahih. Ada diriwayatkan, tak semestinya sahih. Bahkan kalau kita ambil hadis dalam Sahih Muslim pun, memang ada diriwayatkan hadis tentang Nabi SAW bersedekah dengan tangan kanan sehingga tangan kiri tak nampak. Itu sahih. Tapi diriwayatkan dalam Sahih Muslim, disedekahkan dengan tangan kiri sehingga ke tangan kanan tak nampak. Nabi mana? Nabi duduk. Maknanya sedekahkan tangan kiri boleh? Oh. Itu merupakan waham ataupun perkara-perkara yang disebabkan kecuaian perawi-perawi hadis. Jadi apa yang saya nak katakan di sini, tuan-tuan dan puan sekalian, hadis Nabi SAW walaupun diriwayatkan, yakni dinukilkan di dalam kitab-kitab penulisan, tak semestinya sahih. Melainkan kitab-kitab yang berada di kedudukan seperti Sahih Al-Imam Al-Bukhari, Sahih Muslim pun, itu pun ada satu dua hadis sahaja yang para ulama lakukan semula penilaian. Itu pun kedua-duanya tetap merupakan kitab yang paling sahih selepas daripada Al-Quran Al-Karim. Itu kesepakatan para ahli ilmu. Lagi, dia tengok ni, dia kata pula, tengok tu, nak kata Sahih Bukhari pula, nak lemah pula, ada hadis lemah. Ini dia kata kita mangkuk. Saya tak kata lah, tuan-tuan dan puan sekalian kata. Tak. Sebab benda-benda seperti ini, tuan-tuan dan puan sekalian, kita semua kena tahu. Yang membicarakan tentang kedudukan kitab-kitab agung ini bukan kita, bukan saya. Al-Imam Ad-Daruqutni. Selepas daripada zaman Al-Imam Al-Bukhari, kurun kedua, ketiga hijrah, Al-Imam Ad-Daruqutni mula melakukan penilaian semula, cek balik satu-satu. Walaupun para ulama yang datang kemudian daripada beliau menjawab balik setiap kritikan beliau, tapi tetap beliau juga merupakan seorang tokoh hadis yang sangat terkenal. Nampak? Dan beliau ada pandangan beliau sendiri. Jadi benda ni kita kena faham, tak semua hadis yang diriwayatkan itu merupakan hadis yang
sahih. Cuma bila mai daripada riwayat Bukhari dan Muslim, kita sebenarnya telah perlu berlapang dada menerima dengan hati yang terbuka. Cuma pada hari ini kita bimbang bila orang habaq aja. Ni Bukhari Muslim, ni Bukhari Muslim. Dia kira pakai balun saja. Tengok-tengok bukan Bukhari, bukan Muslim. Banyak peristiwa-peristiwa seperti itu berlaku kerana ada orang dia nak berdusta untuk mempertahankan pandangan-pandangan dan kenyataan-kenyataannya. Wallahu a'lam. Kena berhati-hati. Lagi kata beliau, wa ma jaa 'ani as-sahabah mattafaqu 'alaihi fa idza ikhtalafu lam yukhraj min ikhtilafihim. Seterusnya, dan apa-apa yang datang daripada sahabat Nabi yang disepakati oleh mereka, dan apabila mereka berselisih, tak dikeluarkan daripada perselisihan mereka. Maksudnya di sini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pertama sekali Al-Quran. Ilmu di sisi kami adalah Al-Quran. Kedua, hadis-hadis Nabi yang sahih dan tidak ada sebarang percanggahan baginya. Kerana kalau kita tengok ta'rif hadis sahih adalah mattasala sanaduhu binaqlin 'adlin dhabitin 'an mithli ila muntaha min ghairi syaddin wala illah. Itu sesuatu yang bersambung sanadnya dengan perawi-perawi yang adil, yang perawi-perawi yang juga yang dhabit, kuat ingatan, dipercayai tulisannya, yang sama dengan mereka tanpa ada sebarang keganjilan dan tanpa ada sebarang kecacatan yang tersembunyi. Itu syarat-syarat. Lengkap syarat-syarat tu, kita terima ia sebagai hadis, sebagai ilmu. Kedua. Ketiga, apa-apa yang datang daripada sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in, yang mana mereka bersepakat di atasnya. Adapun yang mana mereka perselisihi, kita kena lihat. Sebab ada perkara-perkara yang dianggap sebagai syuzuz, keganjilan beberapa perbuatan sahabat Nabi. Seperti dalam peristiwa disebut oleh pengulas ataupun pentahqiq kitab Al-I'lam Syarh Umdatul Ahkam. Umdatul Ahkam kan semua tahu kan? Umdatul Ahkam kitab yang dikarang oleh Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi. Datang Al-Imam Ibnul Mulaqin, guru kepada Ibnu Hajar Al-Asqalani, dia ulas kitab Umdatul Ahkam tu. Dia bagi nama tajuk Al-I'lam. Datang pula Syekh Al-Musyaiqih. Anda tak ingat nama depan dia, sama ada Abdul Aziz Al-Musyaiqih ataupun Khalid, saya tak pasti, tapi yang penting dia adalah Al-Musyaiqih. Dia buat penilaian terhadap manuskrip kitab tersebut sehingga dicetak kitab tersebut pada hari ini. Dan dalam penilaian tersebut dia dah bahaskan tentang hadis seorang sahabat Nabi radhiyallahu anhu yang minta supaya dia dikebumikan seperti mana dikebuminya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sudut kuburnya bagaimana, dari sudut lahatnya, dari sudut tanahnya, dan dari sudut dipacakkan batu di atas tanah perkuburannya. Okey. Ada pula seorang lagi sahabat Nabi minta dikebumikan dengan pelepah tangan. Pelepah tangan. Kan di sana ada hadis Nabi yang mana Nabi pernah koyak dua pelepah tamar, Nabi pacakkan di atas tanah perkuburan, dan Nabi bersabda, innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzaban fi kabir. Nabi mendengar mereka dua sedang disiksa, sebab tu Nabi koyak, Nabi pacak atas satu kubur ni dan satu kubur ni. Dan Nabi kata kedua-dua pelepah ini akan mendoakan Tuhan punya kubur malam yaibisa, selama mana ia tidak kering. Okey. Jadi ada seorang sahabat Nabi ni, dia minta dikebumikan dengan pelepah tangan. Ditanam sekali dengan pelepah tangan. Itu wasiat dia. Jadi perkara-perkara seperti ini adakah merupakan kesepakatan sahabat-sahabat Nabi yang lain? Dah, yang ni kita tak ikut sahabat Nabi. Tapi adakah menjatuhkan kedudukan sahabat Nabi? A'udzubillah. Kedudukan sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in tetap berada di tempat yang teratas setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas Nabi terus sahabat Nabi. Tak ada orang lain boleh challenge dan boleh potong kedudukan sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Kerana mereka ada otoriti untuk berijtihad. Sebab tu kalau mereka tersalah pun, tersasar pun, siapa tetap dapat satu ganjaran.
Kita apa autoriti kita? Lesen hitam tak ada. Lesen mengajar pun tak ada. Problem tak? Okey, tulis yang lain tak ada kepala. Okey, saya terus. Fa'idha khafiya dhalik walam yufham fa'al tabi'in. Ni dia bagi kat kita metodologi ni. Metodologi penting. Ilmu di sisi kita Al-Quran dulu, kemudian hadis-hadis Nabi yang sahih, kemudian perkataan sahabat Nabi yang disepakati, kemudian fa idza khafiya dhalik wa lam yufham fa tabi'in. Bila kamu tak tahu dalil daripada Quran ke hadis ke daripada sahabat ke, terselindung kamu ataupun kamu tak faham, maka ikutlah apa yang dinyatakan oleh at-tabi'in. At-tabi'in, siapa dia tabi'in ni? Siapa dia? Sahabat-sahabat. Anak murid kepada sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Anak murid kepada sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Itu adalah tabi'in. Kata beliau lagi, fa idza lam yujad 'anit tabi'in. Kalau hangpa tak jumpa daripada tabi'in, pi kepada yang selepas daripada tabi'in, iaitu tabi'ut tabi'in. Dia bagi contoh nama. Fa'an a'immatil huda min atba'ihim misal Abu Ayyub As-Sakhtiyani wa Hammad bin Zaid wa Hammad bin Salamah wa Sufyan wa Malik wal Auza'i wal Hasan bin Salih. Ambillah daripada imam-imam ni seperti Abu Ayyub As-Sakhtiyani, Hammad bin Zaid, Hammad bin Salamah, Sufyan, Malik bin Anas dan juga Al-Auza'i dan Al-Hasan bin Salih. Ambil daripada contoh, yakni murid kepada murid sahabat Nabi. Murid kepada murid sahabat Nabi. Kita ada cucu di rumah lah. Hendak kita ada cucu di rumah. Jadi balik-balik malam ni kita dengar pula balik cerita kat cucu. Jadi cucu tu dia kira apa? Murid kepada murid Ustaz tu balik. Itu dia punya. Dia panggil ini sahabah, tabi'in lah panggil. Murid kepada dia pula nanti, itu dia panggil tabi'ut tabi'in. Kemudian thumma ma lam yujad an amsalihim, kalau tak jumpa daripada semisal dengan mereka, fa'an misli Abdul Rahman ibn Mahdi, maka ambillah daripada orang-orang seperti Abdul Rahman ibn Mahdi, Abdullah ibn Al-Mubarak, Abdullah ibn Idris, wa Yahya ibn Adam, wa ibn Uyainah, wa Waki' ibn Al-Jarrah, guru pada Imam Syafi'i. Wa man ba'dahum, ataupun yang menyusul selepas daripada mereka, Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i, wa Yazid ibn Harun, wal Humaydi, wa Ahmad ibn Hanbal, wa Ishaq ibn Ibrahim Al-Hanbali, wa Abi Ubaid Al-Qasim ibn Sallam. Entah. Nampaklah ni dia bagi kepada kita metodologi dari sudut hierarki dia. Bermula daripada Al-Quran, As-Sunnah, hadis Nabi SAW, perkataan sahabah radhiyallahu anhum ajma'in, pemahaman sahabat, kalau tak ada turun, kalau tak ada lagi turun, kalau tak ada lagi turun. Kenapa disebut seperti itu? Kerana generasi-generasi ini Allah dan Rasul muliakan daripada yang lain. Mereka jelas memahami agama daripada kita. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Orang yang mendahului kamu daripada kalangan muhajirin dan ansar, dan juga orang